timbalan materi, memberikan waktu, tenaga atau keterampilan mereka untuk membantu orang lain, kelompok atau komunitas. Tindakan sukarela ini seringkali dilakukan untuk memberikan kontribusi positif pada lingkungan sosial atau tujuan amal tertentu. Sukarelawan memiliki beberapa fungsi penting, antaranya adalah membantu komunitas. Sukarelawan berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, membantu komunitas yang membutuhkan dukungan baik dalam bencana alam, program pendidikan atau projek-projek pembangunan. Pendidikan dan kesedaran masyarakat. Sukarelawan dapat berperan dalam menyebarkan informasi, pendidikan dan kesedaran mengenai isu-isu sosial, kesihatan atau lingkungan. Melalui pengalaman sukarelawan, individu dapat mengembangkan keterampilan, nilai-nilai dan kawasan yang dapat membentuk kepribadian dan karakter mereka. Melalui peran dan fungsi ini, sukarelawan memberikan kontribusi yang berharga untuk masyarakat dan memainkan peran penting dalam pembangunan sosial. Nama saya Nufrizana binti Masrur. Saya akan menerangkan tentang jenis-jenis sukarelawan yang ada di Malaysia. Terdapat 10 jenis sukarelawan yang ada di Malaysia, antaranya ialah sukarelawan sosial. Mereka akan terlibat dalam program-program bantuan masyarakat seperti menyediakan bantuan kepada golongan miskin, anak yatim dan orang kurang upaya. Seterusnya ialah sukarelawan kesihatan. Mereka akan bekerjasama dengan organisasi kesihatan untuk menyediakan sokongan kepada pesakit, seperti menjalankan program penyuluhan kesihatan dan memberikan bantuan di hospital. Seterusnya ialah sukarelawan alam sekitar. Mereka akan melibatkan diri dalam aktiviti pemeliharaan alam seperti penanaman pokok, pembersihan kawasan dan kesedaran alam sekitar. Seterusnya ialah sukarelawan pendidikan. Mereka akan terlibat dalam program pembangunan pendidikan. Mereka akan memberikan tuition atau bimbingan kepada pelajar yang memerlukan. Mereka juga akan menyertai aktiviti secara sukarela. Seterusnya ialah sukarelawan kebajikan haiwan. Mereka akan bekerjasama dengan organisasi kebajikan haiwan untuk menyediakan sokongan kepada haiwan yang memerlukan perlindungan dan penjagaan. Seterusnya ialah sukarelawan agama. Mereka melibatkan diri dalam aktiviti keagamaan seperti program kebajikan, pengajaran agama dan bantuan kepada komuniti beragama. Seterusnya ialah sukarelawan budaya dan seni. Mereka akan terlibat dalam projek-projek seni dan budaya seperti menyokong persembahan seni, festival budaya dan program seni komuniti. Selain itu, ada juga sukarelawan kebajikan kanak-kanak. Mereka akan terlibat dalam perlindungan kanak-kanak, memberikan bimbingan sokongan dan pendidikan kepada golongan kanak-kanak yang memerlukan. Selain itu juga, sukarelawan sukan akan terlibat dalam penyelenggaraan dan pengurusan acara sukan, membantu dalam aktiviti kesukanan dan pembangunan sukan di komuniti. Akhir sekali ialah sukarelawan ICT, teknologi maklumat dan komunikasi. Mereka akan menyumbang kemahiran IT mereka untuk membantu komuniti atau organisasi dalam bidang teknologi dan komunikasi. Kecil tapak tangan nyiru ditadahkan. Peribahasa Melayu ini bermaksud orang yang mengharapkan bantuan pasti akan berasa gembira jika ada insan yang ikhlas membantunya. Ungkapan tersebut sejajar dengan kerja amal atau kesukarelawan yang lazimnya dianjurkan untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik. Sebagai masyarakat yang prihatin, kita bertuah kerana ramai di antara kita yang suka rela untuk menyertai kerja-kerja amal apabila berkesempatan. Antara kebaikan utama menyertai kerja amal adalah ia dapat memberikan kesedaran tentang kesusahan yang dihadapi oleh sebahagian masyarakat kepada mereka yang lebih bernasib baik. Misalnya, kejadian banjir yang melanda kawasan perkampungan banyak memusnahkan atau merosakkan kebajikan penduduk kampung seperti perkakas rumah dan pakaian. Oleh itu, sukarelawan yang datang membantu dapat menyumbang kepada kebajikan penduduk terjejas agar mereka dapat meneruskan kehidupan mereka dengan selesa. Secara tidak langsung,
Situasi ini akan membuka mata pelbagai pihak khususnya peserta aktiviti dalam memahami keadaan yang sukar terhadap manusia. Manfaat lain aktiviti sukarelawan adalah membentuk kepribadian dan nilai-nilai murni yang baik. Apabila kita menyertai aktiviti sukarelawan, pelbagai kemahiran dan pengetahuan yang akan diperoleh. Seseorang individu akan didedahkan kepada cara untuk berkomunikasi dengan lebih empati, menguruskan logistik dan sebagainya. Mereka juga akan terlibat dengan organisasi yang mempunyai ketua untuk menurut arahan golongan penerima yang akan mendapat bantuan dan rakan sukarelawan yang memerlukan kerjasama antara satu sama lain. Persis kata mucara, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan menyelami kesusahan dan dugaan yang dihadapi oleh penerima bantuan, ia akan membentuk kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Dapatan kajian oleh Institusi Penyelidik Pembangunan Belia Malaysia 2013 dan Majlis Belia Malaysia 2010 menyatakan hanya sebanyak 27.1% belia yang menghayati kepentingan untuk melibatkan diri dalam kesukarelawan. Seorang makcik yang menjadi mangsa banjir kilat mengeluh apabila barangan di kediamannya yang masih boleh digunakan dibuang begitu sahaja. Yang kedua, semangat sukarelawan menurun dan ini mungkin disebabkan oleh pembangunan dan pemodenan mengakibatkan manusia hanya memikirkan tentang hidup sendiri sahaja. Dan penyertaan sukarelawan dalam sektor sukarela adalah sangat terhad serta ini punca kerajaan menghadapi krisis, kekurangan dana atau kewangan yang teruk.